Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita sambung kembali tadi, ada putus tadi sikit pada muka yang 125 ni. Qila qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrari fid darain amin ya rabbal alamin. Qila, dikatakan al-ilmu izzun la dhulla fih. Ilmu itu satu kemuliaan, tidak ada kehinaan padanya. La yudraku illa bidhullin la izza fih. Tidak akan dicapai kecuali dengan kehinaan yang tidak ada kemuliaan padanya. Makna nak capai ilmu. Ilmu benda yang mulia. Nak capai mestilah kita dengan kehinaan. Yang mana kehinaan tu memang tak ada. Kena buang sifat keegoan, kebesaran kita kena buang. Untuk mendapat kemuliaan ilmu. Jadi kemuliaan ilmu hanya dapat didapat dengan kehinaan diri. Wa qala al-qailu ara laka nafsan tashtahi an tu'izzaha. Aku dapati bahawa kamu itu satu nafsu, jiwa yang inginkan tu'izzaha, kemuliaannya, munak megah, munak ke ketinggian dan kemuliaan. Falasta tanalul 'izza hatta tudhillaha. Sesungguhnya kamu tidak akan mendapat kemuliaan kecuali dengan cara kamu hinakan diri kamu itu. Habis. Faslun fil wara'i fi halati ta'allum. Pasal pada menceritakan tentang wara'. Tentang sifat wara' pada ketika menuntut ilmu. Rawa ba'duhum hadithan fi hadzal babi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian daripada ulama meriwayatkan hadis pada bab ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahawa baginda berkata, man lam yatawarra' fi ta'allumihi. Siapa yang tidak wara', tidak bersifat wara' pada ketika menuntut ilmu. Wara' apa maksud wara'? Jauhi benda-benda syubhah. Jauhi perkara-perkara yang ragu. Itu wara'. Siapa yang tidak wara' dalam menuntut ilmu, ibtalahu Allah Ta'ala bi ahadi thalathati asya'. Allah Ta'ala akan membalakannya, mengujinya, akan membalakannya dengan salah satu bi ahadi thalathati asya'a, dengan salah satu daripada tiga perkara. Imma an yumitahu fi syababihi, sama ada Tuhan akan matikannya ketika umur muda dia. Kalau Tuhan sayang dia, Tuhan matikan dulu. Tak, Tuhan akan matikan dia dulu ketika usia mudanya. Au yuqi'ahu fi rasatiqi, atau Allah Ta'ala akan letak dia pada rasatiq, ni makna qura, perkampungan. Dia duduk kapung-kapung. Dia duduk tempat-tempat jauh. Tempat orang tak boleh nak ambil istifadah, tak boleh nak ambil ilmu dia. Orang tak boleh nak ambil ilmu. Nak ngaji, siapa nak ada? Tak ada orang ngaji, orang sibuk bercucuk tanah. Allah Ta'ala akan letaknya fi rasatiq. Rasatiq ni makna perkampungan. Au yabtaliyahu bi khidmati sultan, ataupun Allah Ta'ala akan ujikan, balakannya. Uji makna balakan lah dia. Tuhan akan hukumnya dengan khidmati sultan, berkhidmat kepada raja-raja. Panggil apa? Jadi apa? Palaci. Teruk sangat. Khidmat pada raja. Jadi nak kata ke mana? Pengipah pemimpin. Jadi pengipah pemimpin. Masa ketika belajarnya tidak wara'. Sebab apa? Kerana belajar pun bukan kerana sebab ilmu dah. Bukan sama Allah Ta'ala. Kerana nak dunia dah. Maka bila keluar pun dia akan dapat dunia lah. Orang rapat dengan sultan ni memang dia akan senang dapat apa-apa. Dapat bahagian habuan dunia senang. Dia orang kipah. Orang tolong pakaikan kasut. Orang tolong gilak kasut. Jaga-jaga ni pesan ulama' ini. Jadi hadis dia kata diriwayatkan, tapi hadis ni tidak dijumpai lah. Sebab itu menyandarkan hadis tu dari segi ilmu hadis memang tidak muhakkik, kita kata ni orang yang tahqiq kata bahawa benda ini tidak dijumpai hadis lah. Tapi benda ni masyhur bahawa orang yang tidak wara' dalam menuntut ilmu ni, atau menuntut ilmu bukan kerana Allah, sama ada akan berlaku tiga tu.
Sama ada akan berlaku 3 perkara tu. Fakullama kana talabul ilmi au talibul ilmi au ra'a. Setiap kalilah adalah penuntut ilmu itu lebih warak, kana ilmuhu anfa'a. Adalah ilmu dia lebih manfaat. Orang yang kalaulah penuntut ilmu tu warak ketika menuntut ilmu, ilmu dia nanti akan lagi manfaat kepada orang. Wa ta'allumu lahu aisara. Dan belajar baginya itu mudah. Oh, mudah nak belajar. Kadang-kadang dia yang tak sangka tak. Kita nak belajar ilmu tu tak ada di tempat kita. Tiba-tiba Tuhan mudahkan. Ulama' mari tempat kita. Boleh belajar ilmu tu. Jadi, jalan menuntut ilmu tu mudah. Wa fawaiduhu akthar. Dan faedahnya akan lebih banyak. Orang dapat ramai manfaat daripadanya. Okay. Wa minal wara'i, daripada sifat wara' al-kamil, wara' yang sempurna itu ayyataharraza anishibai, bahawa dia menjaga daripada kenyang. Jaga diri daripada kenyang. Bukan kenyang ni makna kenyang neting apa? Kenyang neting. Jangan maknanya banyakkan dalam keadaan kenyang. Wa kathratin naum, dan membanyakkan tidur. Wa kathratil kalam, dan berbanyakkan cakap-cakap fima la yanfa', pada perkara yang tak ada manfaat. Wa an yataharraza an akli ta'amis suq in amkana, dan dia menjaga dirinya daripada makan makanan kedai in amkana, kalau mungkin. Kalau benda tu mampu, makna makan, jangan makan makanan kedai. Tapi benda ni tengok tu dia kata in amkana, dan dia melihat kepada situasi juga, keadaan dan zaman lah. Sekarang ni makna nak mengelakkan diri daripada makanan kedai tu sangat payah lah, terpaksa lah kadang-kadang tau. Hatta kalau makan rumah pun, hak rumah kita beli kedai kok. Hak rumah pun beli kedai juga. Tapi pilih kedai lah. Cara kita buat pilih kedai. Janganlah kata sedap, beratur. Setengah kilo beratur dah. Makan apa? Makan. Hak kes mana? Kat Penang baru ni kan. Nasi ayam. Ayam keruk-keruk. Rupanya ambil daripada kedai orang bukan Islam. Dah bukan Islam. Jadi benda-benda gitu, makanlah kedai orang bukan Islam. Dia kata tak apa ni. Dia buat halal ni. Kalau halal betul tak apalah. Jadi benda-benda gitu, itulah kata kira warak tu. Kira warak situ lah. Tengok pada tempat, tengok pada kedai. Hak semampu boleh. Kenapa? Kenapa kena jauhi daripada makanan kedai ni? Li'anna ta'amas suqi aqrabu ilan najasati wal khabathati. Kerana makanan di pasar ni lebih dekat kepada najis dan juga kotor. Memang kedai masuk banyak. Sayur hidup dah nak masuk sesa, nak belek sesa sawi. Kobeh tu nak belek sesa tak ada. Kadang basuh sekaligus semua. Tapi ada peniaga yang jaga ada. Peniaga yang basuh molek-molek jaga tu ada. Wa ab'adu an zikrillah, dan pasar ni lebih jauh daripada ingat Tuhan. Orang duk pasar ni tak ada nak ingat Tuhan dia. Taral fuqara itaqa'u alaih, kerana mata-mata orang fakir akan terlihat kepadanya. Kalau kita beli makan kedai, orang tengok, orang tak ada duit tengok kita makan. Dia kopi bekas barang kopi. Kopi harga mahal daripada makanan, daripada nasi bajet. Jadi orang akan tengok taqa'u alaihi wala yaqdiruna ala syira'i minhu. Orang fakir tak boleh nak beli. Orang miskin tak boleh nak beli, dia tengok kita makan. Dia tengok kita makan tepi jalan, dia tak boleh nak beli. Wa yata'adzawna bidzalika, lalu mereka rasa hati sakit, dia sakit, makna mereka terasa dengan demikian itu. Fatadhabu barakatuhu, maka hilang keberkatan makanan tu. Makanan tak ada berkat. Sebab itulah kita nak tunjuk makanan di media sosial ni. Tengok juga lah tak. Makan mewah-mewah kita makan. Orang lain tak boleh nak makan. Orang lain tak ada duit nak makan. Tak ada peluang nak makan. Kita tunjuk kita makan sedap-sedap. Tu kena jaga kot tu. Siapa hok boleh tunjuk? Bukan boleh tunjuk lah. Hok tunjuk ada faedah ni ialah food reviewer.
Tu memang lah sebab dia makan free tu. Memang kedai suruh ditunjuk. Apa tak? Kalau setengah kedai bayar. Tapi yelah benda-benda gitu kalau penuntut ilmu dak buat lah gitu janganlah buat gitu. Dia memang cari makan dia cara tu ikut dia lah. Wa hukiya dihikayatkan annal imam syaikhal jalila Muhammad bin al-Fadli kana fi hali ta'allumihi ketika masa dia belajar la ya'kulu min ta'amisu. Dia tak sama sekali makan daripada makanan kedai. Wa kana abuhu yaskunu fi rasatik dan ayah dia tinggal di perkampungan. Yuhayyi'u ta'amahu. Ayah dia mempersiapkan makanan. Wa yadkhulu ilaihi yaumal jum'ah yang di mana akan dia datang masuk pada hari Jumaat. Jadi nak mari tiap-tiap hari tak boleh jauh. Jadi ayah dia akan mari pada hari Jumaat. Fara'a fi baiti banihi khubzasuk. Tiba-tiba hari Jumaat tu dia nampak pada rumah anak dia ni ada khubzasuk. Ada roti yang beli kedai. Yauman, pada satu hari dia masuk nampak rumah anak dia tadi, rumah tempat anak dia belajar, ada roti di kedai. Falam yukallimhu. Dia tak bercakap dengan anak dia. Sakhitan ala ibnihi, kerana marah terhadap anaknya. Fa'tadhara ibnuhu, maka anak dia minta maaf, minta uzur. Faqala, kata anaknya, Mashtaraitu ana, bukan aku beli. Walam arda bihi, aku tak reda pun dengan roti kedai tu. Walakin ahduruhu walakin ahdarahu syariki, tetapi menghadirkan, membawanya oleh teman aku yang bawa roti ni daripada dan kamu warak an mithlihi, daripada seumpamanya, lam yajru syarikuka ala dhalik, nescaya takkan berani kawan kamu bawa. Sebab apa gitu? Sebab mu dak warak, mu dak berhati-hati. Kalau orang tu kawan kamu tahu orang kamu ni jenis warak berhati-hati, dia takkan berani bawa kepada kamu roti kedai. Oh, marah dia. Padahal bukan nak dia beli. Kawan dia bawa, beri ke dia. Tak, ayah dia marah. Tengok orang dulu. Sebab tu ilmu dia orang berkat, doa pun berkat. Okey. Wa hakadha, dan demikianlah kanu yatawarrauna, mereka ni sangat warak. Falidzalika wuffiqu lil ilm, kerana itu mereka mendapat taufik untuk belajar untuk ilmu, wan nashri, dan menyebarkan ilmu, hatta baqiya ismuhum ila yaumil qiyamah, sehingga kekal nama mereka tu sehingga hari kiamat. Wa wassa faqihun min zuhadil fuqaha'i, telah mewasiatkan seorang faqih di kalangan fuqaha yang zuhud, talibal ilmi, memberi wasiat kepada siapa? Talibal ilmi, penuntut ilmu. An yataharraza 'anil ghibah, supaya menjauhkan diri daripada ghibah, daripada mengumpat. Wa an mujalasatil mikthar, dan menjauhi daripada al-mikthar. Mikthar ni orang yang banyak cakap. Daripada duduk dengan jenis orang banyak cakap, orang banyak sembang. Jenis orang sembang. Jauh daripada itu. Wa qala may yukthirul kalama, katanya siapa yang banyak bercakap, yasriku umuraka, dia mencuri umur kamu. Orang yang banyak cakap ni, dia curi umur kita. Wa yudayyi'u awqataka, dia akan mensia-siakan waktu kamu. Okey. Wa minal wara'i, daripada sifat warak pula, ay yajtaniba min ahlil fasadi wal ma'asi wat ta'til, bahawa dia hendaklah seorang itu menjauhi daripada ahli fasad, orang-orang suka buat kerosakan, buat maksiat, ta'til, dan juga golongan-golongan pemalas ni. Warak tu kita jauhi golongan ini. Wa yujawirus sulaha'a, dan orang dan hendaklah yujawir, makna mendekati, melazimi, duduk dengan orang-orang soleh. Fa innal mujawarata mu'athirah, kerana apa? Kerana mujawarah, berdamping. Mujawarah ni istilah berdamping. Berdamping itu mu'athirah, dia akan memberi kesan. Orang yang damping dengan orang baik, kebaikan tu akan meresap. Orang yang berdamping dengan orang jahat, kejahatan tu akan mengalir pada dia. Wa an yajlisa mustaqbilal qiblati, dan hendaklah ia duduk mustaqbilal qiblah, menghadap kiblat. Mustaqbilah al-qiblati. Mustaqbilah tu zarah benda. Maf'ulun fih. Belajar dah malam Mustaqbilah maf'ulun fih. Maf'ulun fih daripada apa? Mubhaman. Zarfun mubham. Lepas tu boleh hazaf fi lah.
yajlis an yajlisa fi mustaqbali, buang fi mustaqbalal kiblah. Baru sebut malang kan. An yajlisa mustaqbala. Dia termasuk daripada tu lah. Jihad mustaqbal daripada pihak depan. Hendaklah dia duduk berhadapan dengan kiblat. Wa yakuna mustannan, dan hendaklah dia mengikuti sunnah bi sunnati Nabi alaihi salatu wasallam, dengan sunnah Nabi. Wa yaghtanima, dan hendaklah dia mencari-cari da'wata ahlil khair, doa orang-orang baik. Jumpa orang soleh, jumpa orang baik, jumpa orang ulama, minta doa, tolong doa ke saya, tolong ni. Wa yataharraza an da'watil mazlumin, dan hendaklah dia menjauhkan diri daripada doa-doa orang zalim. Macam mana? Jangan buat zalim ke orang. Kalau buat zalim ke orang, orang zalim tu doa pada kita. Jauhi daripada doa-doa orang yang dizalimi. Dengan cara kita jangan buat zalim kepada orang. Wa hukiya anna rajulaini, dihikayatkan ada dua orang lelaki, kharaja fi talabil ilmi, dia keluar untuk menuntut ilmu, lil ghurbati, dengan lil ghurbah, dengan cara mengasingkan, makna tempat yang berjauhan. Dua orang lelaki keluar menuntut ilmu, jauh daripada tempat kampung mereka. Wa kana syarikaini, dan mereka ini dua sahabat. Dua syarik, teman. Faraja'a, maka kembalilah mereka berdua ba'da sinin, setelah beberapa tahun, ba'da sinina ila baladihima, ke negeri mereka masing-masing. Wa qad faqiha ahaduhuma wa lam yafqah al-akhar. Seorang jadi faqih, seorang lagi tak faqih. Tidak faqih seorang lagi. Keluar sekali menuntut ilmu, pergi menuntut tempat jauh. Balik kampung selepas beberapa tahun, seorang faqih, seorang tak faqih. Fata'ammala fuqaha'ul biladi, lalu memerhatikan oleh orang-orang faqih di negeri itu, wasa'alu an halihima, mereka pun bertanya tentang keadaan mereka berdua ni. Wa takrarihima, dan berulang-ulang mereka berdua, wajulu sihima, dan duduk mereka berdua. Mereka duduk mana, belajar dengan siapa, mereka ulang kaji ke tidak. Fa'akhbaru, maka diberitahu mereka, para ulama diberitahu, anna julusal ladzi tafaqqaha fi halit takrar, bahawa duduknya orang yang faqih itu, seorang tadi kan faqih kan, faqih, masa dia duduk itu fi halatit takrar, bila dia mengulang-ulang ilmu dia duduk kana mustaqbilan al-qiblata, berduduk menghadap kiblat. Wal misra alladhi hassala al-ilma fih, dan juga negeri yang mana dia menghasilkan, dia dapat ilmu padanya. Jadi dia duduk masa ulang-ulang ilmu dia, ulang kaji, murajaah tu, dia duduk menghadap kiblat ataupun negeri yang mana dia dapat ilmu tu. Wal akharu, yang seorang lagi ni, anna julusal akhari lah. Anna julusal ladzi tafaqqaha wal akhari, wa anna julusa al akhari, duduk seorang lagi, kana mustadbiran al kiblata, adalah dia duduk membelakangkan kiblat. Wa wajhuhu ila ghairil misri, dan wajahnya menghadap pada selain daripada negeri yang dia belajar tu. Cara itulah. Bodoh. Ini ceritalah ni dah. Wallahu a'lam lah kesan tu cara mana, tapi diceritakan bahawa gitu. Dua orang ni belajar sama, mengaji sama, tapi seorang ni bila dia ulang, dia belajar, dia menghadap kiblat dan dia menghadap negeri yang dia dapat ilmu tu. Seorang ni dia tak gitu, membelakang kiblat dan mukanya dipalingkan daripada negeri yang tu. Mungkinlah dia tak suka kepada negeri tu ke mana. Akhirnya seorang ni faqih, seorang tak faqih. Fattafaqal ulama'u, maka bersepakatlah para ulama, wal fuqaha'u, dan orang faqih, annal faqiha, bahawa orang yang faqih tadi, faqiha bi barakati istiqbalil kiblah, dia jadi faqih kerana berkatnya menghadap kiblat. Idh huwa sunnatu fil julus, kerana dia itu sunnah pada duduk, illa inda darurah, kecuali ketika darurah. Wa bi barakati du'ail muslimin, dan dengan berkat orang Islam, fa innal misra la yakhlu minal ubbad, kerana setiap satu negeri itu tidak sunyi daripada ubbad, daripada ahli ibadat.
wa ahlil khairi waz zuhdi, dan orang-orang baik dan orang zuhud. Oh, jadi maknanya kerana dia cinta kepada negeri itu, dia sayang negeri itu. Jadi negeri itu, dalam negeri itu tak sunyi, pasti ada orang soleh, ahli ibadat, ahli zuhud. Jadi bila orang sayang ke dia, dia menghadap diri, maknanya dia sayang pada negeri itu. Jadi orang negeri itu doa ke dia. Jadi berkat. Wa zahiru, zahirnya anna abidan da'alahu filai. Bahawa mungkin ada orang abid yang berdoa baginya pada waktu malam. Sebab tu kita kena cari doa-doa orang-orang soleh pada tempat-tempat yang kita pergi itulah. Fayam bagi, maka sayugia li talibil ilmi, bagi penuntut ilmu, alla yatahawana bil adabi was sunan. Jangan dia bermudah-mudah dengan adab-adab dan juga sunnah-sunnah. Wa man tahawana bil adabi, siapa yang bermudah-mudah dengan adab, harumas sunan, dia akan diharamkan daripada mengikut sunnah. Wa man tahawana bis sunan, siapa yang bermudah-mudah dengan sunnah ini, harumal faraidu, maka diharamkan daripada hurima tak? Hurima. Haruma tak jadi baca hurima. Hurima as-sunana. Hak tadi hurima juga Wa man tahawana bis sunani, siapa yang bermudah-mudah dengan sunnah ini, hurima al-faraidah, dia diharamkan, dia makna disekat, dia ditahan daripada fardu. Siapa yang buat mudah dengan perkara adab, maka dia akan terhalang daripada buat benda sunat. Kenapa? Kerana bermudah-mudah adab ni akan bawa kepada akhirnya sunat pun tak buat. Siapa yang bermudah-mudah dengan perkara sunat, dia ambil ringan benda-benda sunat, akhirnya dia akan terhalang daripada buat pada fardu. Benda sunat pun tak buat, akhirnya fardu pun tinggal. Wa man tahawana bil faraidi hurima al-akhirah. Dan barang siapa yang bermudah-mudah dengan fardu, dia akan diharam, disekatkan daripada akhirat. Tak dapat bahagian akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Wa ba'duhum qalu, sebahagian mereka berkata, bihadza, dengan ini, hadisan, membawa satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yang bagi, tapi tak sebutlah, maknanya adalah beberapa hadis yang menunjukkan isyarat kepada perkara yang disebut tadi. Wa yang bagi an yukthiras salata, hendaklah seseorang penuntut ilmu tu memperbanyakkan sembahyang. Wa yusalli wa yusalliya wa an yusalliya salatal khashi'in, bersembahyang dengan sembahyang orang yang khusyuk. Fa inna dzalika aunul lahu ala tahsili wa ta'allum, kerana itu akan menolongnya pada proses mendapatkan ilmu dan belajar. Sembahyang dengan khusyuk ni. Wa unshidtu li Syekhil Imamil Jalil Zahidil Hajjaj Najmuddin Umar bin Muhammad An-Nasafi, dibacakan bagiku syair bagi Muhammad An-Nasafi ini. Satu syair, apa dia? Kullil awamiri wan nawahi hafiza, wa ala salati muwadhiban wa muhafiza, watlub ulumash syar'i wajhad. Bagi apa wajhad watlub ulumash syar'i wajhad wasta'in bit-tayyibati tasir faqihan hafizu. Faqihan hafizu. Apa tak ada ni? Ada alih tak? Was'al ilahaka hifdhika raghiban min fadlihi fallahu khairun hafiza. Ini bahasa kamil. Kullil awamiri wan nawahi hafiza, wa ala salati muwadhiban wa muhafiza, watlub ulumash syar'i wajhad wasta'in bit-tayyibati tasir faqihan hafiza, was'al ilahaka hifdhika raghiban min fadlihi fallahu khairun hafiza. Kamalal biharu minal buhuri, kamulal biharu minal buhuril kamilu,
Mutafa'ilu, mutafa'ilu, mutafa'ilu. Kun lil awamiri. Kun lil awamiri wan nawahi hafidha. Jadilah kamu hafizan lil awamiri wan nawahi. Menjaga bagi suruhan dan larangan. Hafizah tu khabar kun Wa 'ala salati muwadhiban ay muwadhiban 'ala salati wa muhafizah. Sentiasa menjaga sembahyang dan sentiasa dan menjaga sembahyang. Muwadhiban wa muhafizan 'ala salah. Watlub 'ulumash syar'i wajhad wasta'in. Tuntutlah ilmu syariat. Bersungguh-sungguh dan minta wasta'in. Minta tolong. Minta pertolongan. Bit tayyibat. Dengan perkara-perkara baik. Apa dia? Tayyibat ni amal salihah, amal-amal baik, akhlak-akhlak baik. Tasir faqihan hafizah. Kamu akan jadi orang faqih yang hafiz, yang ingat. Was'al ilahaka. Mintalah daripada Tuhan kamu. Hifdha hifdzika raghiban. Untuk menjaga hafalan kamu. Raghiban, hal keadaan kamu mengharapkan min fadlihi, daripada kemurahan Allah. Fallahu khairun hafizah. Kerana apa? Ini jumlah ini duk maqam illah. Kerana sesungguhnya Allah Ta'ala itu, dialah sebaik-baik yang menjaga. Okay. Rahmatullah alaih tak? Situ kan? Wa qala rahmatullah alaih. Kata Syekh lagi. Ati'u wajiddu wala taksilu. Wa antum ila rabbikum turja'un. Wala tahja'u fa khiyarul wara. Qalilan minal laili ma yahja'un. Ati'u, taatlah kamu kepada Allah. Wajiddu, bersungguh-sungguhlah. Wala taksilu, jangan malas. Wa antum ila rabbikum turja'un. Kerana kamu itu kepada Tuhan kamu akan kembali. Wala tahja'u. Yahja'un. Ini iktibah daripada ayat Quran lah. Kerana amat sedikit daripada malam itu, orang-orang yang baik itu, orang-orang yang muttaqin itu, yahja'un, tidur. Amat sedikit. Yahja'una minal laili qalila. Amat sedikit tidur daripada malam. Wayam bagi dan sayugia. Yastashiba daftaran. Hendaklah dia bersama-sama dengan daftar. Buku. Ada buku. Buku catatan. Ala kulli halin. Atas setiap masa. Pada setiap keadaan. Liutali'ahu. Untuk dia mutala'ah. Untuk dia mutala'ah. Wakila dikatakan. Malam yakuni daftaru fi kummihi. Siapa yang tidak ada buku dalam kum. Kum ni makna baju lengan. Ni kum ni. Kan dulu kalau setengah kan, menuntut ilmu dulu baju lengannya besar. Jadi kitab tu tak mana kitab tak sini. Kitab tak pada ada baju anak. Tak ada baju besar ni. Kitab tak sini. Setengah kitab ulama-ulama menuntut ilmu kan, lengan baju besar jadi kitab tak dalam. Barang siapa yang tiadalah daftar buku catatannya dalam kummihi, dalam lengan bajunya, lam tasbutil hikmatu fi qalbihi, tidak akan tetaplah hikmat dalam hatinya. Makna apa? Orang jenis tak ambil kira ilmu ni, tak murajaah dan seumpamanya. Wayam bagi an yakuna fi daftari, dan sayugia hendaklah ada pada daftar itu bayadun. Bayad. Mana daftar dia tu putih. Putih makna jangan putih maknanya tulis kemah lah. Jangan biarkan tulis coteng-coteng ke apa. Wayastashibal mihbarata, dan dia sertakan dengan tinta, dengan pena. Liyaktuba ma yasma'u minal ulama, supaya dapat dia tulis daripada para ulama. Wa qad dzakarna hadits Hilal bin Yasar. Telah kami sebut dulu hadis Hilal bin Yasar. Mana? Nabi berkata kepada Hilal dulu kan. Dia suruh ulang kan? Dia suruh ulang, dia dengar Nabi SAW ada, baru je baca tadi. Ulang balik apa kamu kata? Nabi kata padanya, ya Hilal, la tufarik al-mihbarah.
Ditanya hal ma'aka mihbarah, mu ada pena tak? Hadis tu lah. Faslun fima yurithul hifdha, pada perkara yang mendatangkan ingat, perkara yang menyebabkan kita cepat ingat. Wa fima yurithun nisyan, perkara yang membawa kepada lupa. Ni sebab hafazan itu al-jidd wal muwadhabah, iaitu bersungguh-sungguh dan berterusan, komitmen dan juga istiqamah. Hak tu paling kuat lah. Makna hak lain-lain ni sebab sampingan, hak paling kuat gitu. Orang hak sungguh dia boleh. Wa taqlilul ghidha, dan sedikitkan makan. Wa salatul lail, sembahyang malam. Wa qiraatul Quran min asbabil hifzi, dan membaca Al-Quran itu termasuk daripada sebab kuat ingatan, sebab boleh ingat. Qila, dikatakan laisa syai'un azyada lil hifzi min qiraatil Quran nadhran, tidak ada sesuatu yang lebih menambah pada ingatan lain lebih daripada membaca Quran dengan melihat Quran. Iaitu baca daripada Quran. Baca daripada Quran. Walaupun orang hafal, terpelik juga tengok pada setengah guru kita hafal Quran, kita ambil sanad semua. Saya tengok bila dia dengar bacaan kita, dia tengok Quran kok. Kalau baca bulan Ramadan lah. Tanya tengok Syekh Taufik sikit. Bulan Ramadan bila dia baca Quran, padahal dia hafal dah Quran. Walaupun ingat. Wal qira'atu nadhran, dan membaca dengan melihat itu afdalu, lebih afdal. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, kerana sabda Nabi SAW. Tapi dalam semayang pula itu memang moleknya bila orang tu hafal dan semayang tu kita tak tengok lah. Tu sebab dia akan membantu untuk kita istihdar balik apa yang kita hafal tu lah. Tapi kalau lekat buka Quran tak ada pula munabih belakang ni seorang je. Tapi masalah bila buka Quran ni orang tak ngulang. Tak cuba ambil masa untuk ngulang. Sebab senang lah. Apa kata dia? A'zamu a'mali ummati, sebesar-besar amalan umatku apa dia? Qiraatul Qur'ani nadhran, membaca Quran dalam keadaan melihat, tengok mushaf. Wa ra'a Shaddad ibn Hakim, telah melihat oleh Shaddad ibn Hakim ba'dha ikhwanihi fil manam, sebahagian daripada saudara-saudaranya, kawan teman-temannya dalam mimpi. Sebahagian daripada saudaranya, ikhwanihi, sebahagian daripada saudaranya dalam mimpi. Shaddad ibn Hakim, Shaddad ibn Hakim. Shaddad ibn Hakim. Ini daripada ashabi Zufar. Murid kepada Imam Zufar. Imam Zufar ni murid kepada Imam Abu Hanifah. Dia melihat sebahagian daripada saudaranya dalam mimpi. Faqala li akhihi, dia berkata kepada saudaranya itu, ayyu syai'in wajadtahu anfa'. Ayyu syai'in wajadtahu anfa'u. Apakah perkara yang paling kamu dapati memberi manfaat? Ni cerita mimpi ni. Cerita mimpi. Bukan nak berhujah atas mimpi, tapi benda itu ada istiqnah. Sebab apa? Asal bukan pada kita berasaskan mimpi, tapi mimpi itu datang untuk memberi kita sokongan atau memberi kita menguatkan apa yang telah sabit dalam syarak tu sendiri. Dia tanya apa perkara yang kalau kamu mendapati paling memberi manfaat? Katanya qiraatul Quran nazran, membaca Quran dengan melihat Quran. Wa yaqulu inda raf'il kitab, dan hendaklah ni apa adab dia? Hendaklah apabila dia angkat kitab, bila angkat kitab, bawa kitab, dia baca apa? Bismillah wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim al-azizul alim. Adada kulli harfin, sebanyak bilangan. Ni doa dia. Adada kulli harfin, sebanyak bilangan huruf. Adada kulli harfin kutiba. Kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Adada, tulis barislah. Kulli harfin kutiba wa yuktabu
abadal abidin wa dahrad dahirin. Sebanyak setiap huruf yang ditulis dan lagi akan ditulis, yang telah ditulis dan akan ditulis selama-lamanya sepanjang-panjang masa. Ini cara apa nama ini? Doa lah. Yang ditulis oleh ulama lah ni, yang ulama buat. Baca doa bismillah wa subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azimul azizul alim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Wa yaqulu ba'da kulli maktubatin, dan dia baca doa setelah daripada setiap penulisannya. Lepas siap tulis, zaman dulu kan nak belajar tulis kan. Guru dengar, guru baca, tulis. Makna setiap daripada pembelajaran tulis apa? Amantu billahil wahidil ahadil haq. Aku beriman dengan Allah Ta'ala yang esa, yang lagi tunggal, yang sebenar. Wahdahu la syarikalah, yang esa tidak tiada sekutu baginya. Wa kafartu bima siwahu, dan aku kufur, aku tidak percaya dengan selain daripada Allah. Aku kufur dengan selain daripada Allah. Makna kita semata-mata tauhid kepada Allah. Wa yukthirus salata ala nabi alaihi salatu wassalam, dan memperbanyakkan selawat kata Nabi. Ni juga sebab kepada mudah ingat. Perbanyakkan selawat ke atas Nabi. Fa inna dzikrahu rahmatun lil alamin, kerana menyebut Nabi itu rahmat bagi sekalian alam. Qala Syafi'i radhiyallahu taala anhu, syakautu ila waqi'in su'a hifzi. Aku mengadu kepada Waqi', guru dia lah. Su'a hifzi, buruk hafalanku, payah aku nak hafal. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, maka dia menunjuk jalan kepada aku supaya meninggalkan maksiat. Fa innal hifdha fadlun minallahi, kerana hafalan itu ialah kemurahan, kemuliaan daripada Tuhan. Wa fadlullahi la yu'ta li'asi, dan kemurahan kurniaan Tuhan itu tidak diberi kepada ahli maksiat. Amantu billahil wahidil ahad. Lepas tu? Maktubah tu. Sekejap. Maktubah. Tengok. Bawah tu ditulis apa? Betul. Betul. Sila Ana. Mana tadi? Kulli maktubatin. Kulli maktubatin ai salat mafruḍah. Betul. Terima kasih. Salah. Okey. Ba'da kulli maktubatin, lepas daripada sembahyang fardu lah. Lepas pada sembahyang fardu. Tadi inda rafa'il kitab. Apa tu? Kulli maktubah tu sembahyang fardu. Dekat ingatan tu. Jadi setiap daripada lepas sembahyang fardu baca dah amantu billahil wahidil ahad. Wahidil ahadil haq. Wahdahu la syarikalah. Wa kafartu bima siwahu. Ini dzakara al-abshihi idza aradta an turzaq al-hifza faqul khalfa kulli salati maktubah ni. Daripada situlah. Doa yang disebut atau dibawa oleh para ulama ni. Okey. Terima kasih banyak. Maktubah itu sembahyang fardu. Sembahyang fardu. Mana tadi? Wasiwaku. Kemudiannya siwak. Wasyurbul asal, dan meminum madu. Wa aklu al-kundur, makan kundur. Kundur ni liban ni apa ni? Panggil apa? Keju. Al-liban ni Allah SWT Muhammad panggil apa? Libanul Arab ni panggil apa? Tak ingat dah. Liban istilahnya ada Luban, al-luban. Luban. Gam, ayawah. Arabic gam. Bisa nampak tak? Ni. Al-luban. Ni. Gini. Arabic gam. Ada jual kedai.
Al-Luban. Luban ni ialah Luban ialah Arabic gum. Itu dalam kitab tulis buah kundar. Kundur. Buah kundur. Oh, ingat buah kundur. Ialah maknanya al-liban. Luban. Liban pula Luban. Atau dipanggil kok kemiang Arab. Kemiang Arab panggil kok dalam Marbawi dia tulis kemiang Arab. Kemiang Arab. Dia ambil daripada getah pokok. Getah pokok ni ada kat setengah negeri-negeri padang pasir lah. Jadi getah pokok tu, sini dia ada dalam bentuk tokor-tokor tu ada yang buat serbuk dah. Nama dia luban luban. Wa aklul kundur, makan kundur. Kalau dalam air tu air katira. Katira. Air katira hok Johor ditok. Dia macam getah sikit. Dia kena rendang dulu. Rendang, dia jadi kembang. Rasa dia awu-awu kemasang sikit biasanya orang tak tahan makan gitu. Kadang orang campur dengan benda lain lah, campur dengan air ke mana. Itu aklul kundur, makan al-luban. Ma'a sukar. Betul tu? Ma'a sukar bersama dengan gula. Bersama dengan gula. Sukar. Okay. Wa aklu ihda wa ishrina zabibah. Makan 21 biji zabibah hamra'a. Zabibatan hamra'. 21 biji kismih. Kismih merah. Kismih merah. Merah tu hak merah atau hitam tu lah kismih merah. 21 biji kismih. Ni semua petua-petua lah ni. Kulla yaumin, setiap hari. Ala riq. Ala riq ni makna sebelum makan benda lain. Bangun pagi, ala riq ni makna sebelum makan benda lain. Bangun pagi-pagi sebelum makan benda lain, makan ni dulu. Yurithul hifdha. Dia dapat mendatangkan, memberikan ingatan. Wa yushfi min kathirin minal amrad. Dapat menyembuhkan banyak daripada penyakit wal asqam dan sakit-sakit. Memang ada khasiat lah ni. Luban, kismih. Asal sekalipun, kita kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, madu. Wa kullu ma yuqallilul balghama, dan setiap perkara yang mengurangkan balgham. Warutubat, dan mengurangkan kelembapan kita ni. Rutubat ni makna badan kita kan ada kelembapan badan ni, makna bukan lembab luar ni, dalam ni. Kohok, inguh dan semua tu. Itu perkara yang menghilangkan perkara itu yazidu fil hifzi. Dia akan menambahkan pada ingatan. Yazidu fil hifzi. Wa kullu ma yazidu fil balgham, dan setiap perkara yang menambahkan pada kelembapan, menambahkan pada balgham, yurithun nisyan, dia akan membawa kepada lupa. Jadi benda yang boleh mengurangkan lembab kita dalam ni, mengurangkan kohok, mengurangkan balgham, inguh dan seumpamanya, dia akan mengurangkan tu, akan menyebabkan ingatan kita lagi cepat ingat. Wa amma ma yurithun nisyana, adapun perkara yang membawa kepada lupa, fahuwa al-ma'asi, yang pertama ialah maksiat. Maksiat bawa pada lupa. Wa kathratu dhunubi, banyak dosa. Wal humum, keluh kesah. Wal ahzan, berduka cita. Fi umurid dunia, pada perkara dunia. Keluh kesah pada perkara dunia ni akan menyebabkan payah kita ingat, payah kita lupa. Payah kita cepat lupa. Wa kathratu al-ishtighali, sibuk dengan pekerjaan. Wal alaik, benda-benda yang penghalang, buat benda-benda dunia yang penghalang. Wa qad dzakarna, telah kami sebut, annahu la yanbaghi lil aqil, bahawa tak sayugia bagi orang berakal, an yahtamma, dia itu rasa susah hati,
li amri dunia, kerana perkara dunia. Li annahu yadurru wa la yanfa', kerana perkara itu memberi mudarat, tidak memberi manfaat. Wa humumud dunya la takhlu 'anil zulmati fil qalbi, dan resah hati, humumid dunia, keresahan perkara dunia itu tidak sunyi daripada kegelapan dalam hati. Orang yang resah tentang urusan dunia, urusan rezeki dia, di dunia ini, dia tidak akan hilang daripada kegelapan dalam hati. Tidak sunyi bahawa hatinya didatangi oleh kegelapan. Wa humumul akhirati la takhlu 'anin nuri fil qalbi, tetapi resah gelisah perkara akhirat tidak akan sunyi daripada cahaya dalam hati. Tapi kalau kita bimbang dan resah tentang perkara akhirat, itu akan membawa kepada cahaya dalam hati. Terbalik. Sama-sama resah gelisah, bimbang, tapi bimbang di dunia akan menyebabkan hati jadi gelap. Tapi bimbang pada akhirat akan menyebabkan hati kita bercahaya, terang. Apa lagi? Wa yuzhiru atharahu fi shalah, dan dia akan menzahirkan kesannya dalam sembahyang. Dia akan menyatakan kesannya dalam sembahyang. Jadi dalam sembahyang tenang hati, khusyuk, kerana apa? Kerana dapat cahaya dalam hati, kerana sebab dia ingat ke akhirat. Kalau ingat ke dunia, susah resah ke dunia, sembahyang nanti akan jadi tidak khusyuk. Fahammud dunya yamna'uhu minal khairat, keluh kesah dunia itu akan menghalang seseorang daripada kebaikan. Wahammul akhirati yahmiluhu alaih, dan resah kesah perkara akhirat akan mendorongnya kepada kebaikan. Wal ishtighalu bis salati, dan sibuk dengan sembahyang. Hendaklah dia menyibukkan diri bis salati, dengan sembahyang. Yanfil hamma wal hazan, dia akan menghilangkan rasa keluh kesah dan kesedihan. Mana tadi dia kata wal ishtighalu bis salati 'ala al khusyu'. Kama qala Syekh Nasru Ibnul Hasan Al-Marghinani fi qasidatin lahu, kata Syekh Nasr Al-Marghinani dalam qasidah baginya, Ista'in Nasra bani al-Hasan fi kulli ilmin yuhtazan, dhaka alladhi yanfil hazan, wa ma siwahu batilun la yu'taman. Ista'in, hendaklah minta tolong, wahai Nasr bin Hasan. Dia khitab diri dia ni. Ni uslub dia panggil tajrid. Dia dah buat syair ke diri sendiri. Fi kulli ilmin yuhtazan, pada setiap ilmu yang disimpan. Dzaka allazi yanfil hazan, itulah yang dapat menghilangkan rasa sedih. Wa ma siwahu batilun la yu'taman, setiap selain daripadanya itu batil, tidak dapat dipercayai. Tak dapat amanah, tak boleh kita percaya. Wa Syekhul Imamul Ajal Najmuddin Umar bin Muhammad An-Nasafi qala fi ummi waladin lahu. Dia kata kepada ummu walad baginya. Ummu walad ni maknanya hamba yang dia setubuhlah, dapat anak. Dapat anak, dia kata kepada hamba dia, salamun ala man tayyamatni bi dharfiha. Salamun ala man tayyamatni bi dharfiha. Salamlah kepada orang yang tayyamatni, amalatni, yang cenderungkan aku, yang menarikkan aku, bi dharfiha, dengan dharfiha. Dharf ni makna dengan kukunya, dengan jari-jarinya. Walam ati khaddiha, dan dengan cerahnya pipi, dengan cerahnya pipinya. Walam hati tarfiha, dan jelingan matanya. Lamha ni makna jelingan matanya.
Ni hamba dia ni, hamba ni comel lah ni. Kata salam. Cukuplah. Kata apa? Sabatni, telah memenjarakan aku. Wa sabatni wa asbatni fatatun malihatun, telah memenjarakan aku dan telah apa nama ni, telah mengenakan aku oleh seorang perempuan yang malihah, yang cantik. Tahayyarat awhamu fi kunhi wasfiha, yang takjub kehairananlah akal itu pada mensifatkannya, pada mengkunhi wasfiha, pada menyatakan sifatnya. Comel sangat ni, sampai dia dapat menarik dan memenjarakan aku. Fakultu, lalu aku kata, zarini, tinggalkan aku. Wa'zurini, dan maafkan aku. Fa'innani, kerana sesungguhnya. Syuriftu, aku ni, syuriftu, syarafah ni maknanya kemaruk cinta. Aku ni cinta bitahsilil ulumi wa kashfiha, untuk mendapatkan ilmu dan mencapainya, untuk membukakan ilmu. Wali fi tullabil fadli wal ilmi wat tuqa. Wali fi tullabil fadli, pada penuntut-penuntut kemuliaan dan ilmu dan juga takwa. Ghinan, mencukupi, aku telah cukup. An ghina'il ghaniyati wa irfiha, daripada nyanyian penyanyi-penyanyi dan juga bauan-bauan mereka. Oh. Salamun, dikata kepada hamba perempuannya Ummu Walad. Salam. Salam maknanya selamat tinggal. Selamat tinggallah ala man tayyamatni bi zarfiha, ke atas orang yang telah menarikku dengan sebab jari jemarinya. Walam ati khaddiha walam hati tarfiha, dan cerah putihnya pipinya serta jelingan matanya. Sabatni wa asbatni fatatun malihatu, telah memenjara dan menarikku oleh seorang perempuan yang cantik. Tahayyaratil awhamu fi kunhi wasfiha, yang kehairanan tidak mampulah akal itu pada menyatakan hakikat sifatnya. Fakultu dharini wa'dhurini fa'innani, maka aku kata, tinggalkanlah aku, maafkanlah aku, sesungguhnya aku syuriftu bitahsilil ulumi wa kashfiha, aku ni sangat suka ataupun aku ni kemaruk pada mendapatkan ilmu dan mencari dan menyingkapkan ilmu. Wali fi tullabi fadli wal ilmi wat tuqa ghinan, sesungguhnya bagi aku pada menuntut kemuliaan ilmu dan juga ketakwaan, ghina, kekayaan, cukup dah aku pada tu. An ghina'il ghaniyati wa irfiha, daripada nyanyian-nyanyian perempuan penyanyi-penyanyi dan juga daripada bau-bauang semerbak mereka. Dia pilih nak cari ilmu lagi daripada bersama dengan perempuan ni Ummu Walad dia lah. Kalau tidak, kayak gini nak ngaji tak boleh. Abang nak pergi mana, abang? Abang nak pergi mana? Ngaji sokmo. Belajar sokmo. Tak cukup lagi. Kerja dah kan? Akhirnya tinggal belajar. Jadi sebelum ada bini, orang yang menjaga kita ni belajar betul-betul. Aduh lah. Ni kalau buang kawan-kawan ni suka ni. Jadi akhirnya kita jadi ikutkan bini kita lah pula. Jadi kena cari hak faham lah. Hak faham. Kena faham. Kita nak keluar untuk ilmu dah ya. Antara ilmu dengan perempuan tau. Antara ilmu dengan perempuan. Mana hak maknanya nak kita dahulukan. Tepuk dada, tanyalah diri kita. Wa amma asbabun nisyanil ilmi, adapun sebab lupanya ilmu. Fa aklu kazbarah rutbah, makan kazbarah. Kazbarah ni benda kazbarah. Ding, tak ding. Kazbarah.
Daun pasli. Kuzbarah. Daun apa? Kuzbarah. Nama apa ni daun? Koriander. Daun ketumbar lah. Daun pasli. Daun ketumbar. Daun ketumbar panggil. Kuzbarah. Ar-rutbah. Daun ketumbar. Ketumbar segar. Dia kuzbarah ni biji tumbar panggil kot. Tapi ini petua lah. Wallahualam lah setara mana pun. Tapi kalau Arab memang suka ada. Kalau ada kuzbarah baru jadi. Kalau tom yum pun kena ada. Tak? Ha? Wat-tuffah aklul kazbarati ar-ratbah wat-tuffahil hamid, dan apple masam. Wan-nadharu ila orang yang disalib. Fa innani orang yang disalib, orang yang dibunuh dan disalib maknanya digantung. Wa qira'atul khattil maktub ala hijaratil qubur, membaca tulisan yang tertulis pada batu kubur. Baca batu nisan. Ni pun orang tua kita sebut kan. Ni ada dalam kitab lah. Tapi makna kesang setara mana wallahualam lah. Siapa nak test lah buat ujian. Seorang baca, seorang suka pergi kubur, dia mau kubur baca seorang. Tengok gambar-gambar lain. Unta jalan ibaris. Unta ni ada unta. Jadi dia jalan di antara kita tu. Nampak tak? Gigi lakah tu. Maknanya dia jalan antara rantaian, kita kata barisan unta. Unta tengah baris jalan. Sebab unta jalan seorang seekor. Dia pergi jalan menengahi dia. Faham tak? Dia pergi lakah gitu. Kan lakah lah. Ada lakah main kat bawah tu lah. Contoh kita nak sebut. Lukis sikit lah. Dia unta kalau dia jalan gini kan. Memanjang tu kan. Dia pergi jalan. Dia nak pergi belah sana, dia jalan. Lepas ni patutnya lah tunggu habis selesai lah. Ataupun jalan depan. Wa ilqa'ul qamli al-hayy 'alal ardi, mencampurkan kutu hidup di atas bumi. Mencampurkan kutu hidup di atas bumi. Dah cara mana? Matikan dulu lah. Kutu tu bunuh dulu. Wal hijamatu 'ala nuqratil qafa, berbekam atas belakang tekak. Nuqratil qafa, bekam pada belakang awak tekak ni. Dia nak bekam kawasan lain lah. Kulluha yurithu nisyan, semuanya itu membawa kepada lupa. Ini petua, kita kata petua lah. Jadi nak cari hadi ataupun betul ke tak tu, dia sandaran tak kuat lah. Tidak kuat dari segi itu, tapi ini petua. Boleh jadi betul. Nak tahu betul tak, test lah. Kalau sanggup lah, kita tak sanggup. Tapi bukan makna larangan tu qat'i, kita tidak lah. Faslun fima yajlibur rizqa, pada perkara yang mendatangkan rezeki. Wa fima yamna'u, dan pada perkara yang menghalang rezeki. Wa ma yazidu fil umri, yang menambah pada umur. Wa ma yunqisuhu, dan perkara yang mengurangkan umur. Ma yunqisuhu, perkara yang mengurangkan umur. Thumma la budda li talibil ilmi minal quwwah, kemudian tak dapat tidak bagi penuntut ilmu mesti ada kekuatan. Wa ma'rifati ma yazid, dan hendaklah dia tahu mengetahui ma yazidu fihi, apa yang menambah pada kekuatan, dan wa ma yazidu fil umur, dan apa yang menambah pada umur, wasihati, dan menambah pada kesihatan. Kenapa kena tahu kok tentang macam mana yang menambah umur, memanjangkan umur, memanjangkan kesihatan?
liyatafarragha fi talabil ilmi, supaya dia dapat mengosongkan diri, memberi tumpuan untuk menuntut ilmu. Kalau sakit, nak menuntut ilmu ke mana? Berapa nak mari kelas sakit, berapa nak mari kelas tak sihat, berapa nak mari kelas kena ni kena tu. Jadi kena tahu sebab-sebab yang boleh membawakan dia umur panjang, penyakit jauh. Wa fi kulli dhalika sannafu kutuban, pada demikian setiap itu para ulama dia tulis kitab. Wa awradtu ba'daha huna ala sabili ikhtisar, dan aku datangkan sebahagian di sini atas jalan ringkas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaruddul qadaru illa bid-du'a, tidak dapat menghalang daripada ketentuan itu. Ketentuan ni makna catatan malaikat lah, bukan apa yang Tuhan tentu pada ilmu Tuhan. Tidak menolak qadar itu kecuali dengan doa. Wala yazidu fil umri illa al-bir, tidak menambah pada umur itu kecuali kebaikan, kebajikan. Buat kebaikan, ia akan menambah umur. Fa innar rajula la yuhramu minar rizki, kerana sesungguhnya seorang lelaki itu dia diharamkan daripada rizki, dia dihalang dapat rizki bidzambin yusibuhu, kerana sebab dosa yang kena kepadanya. Kadang-kadang rizki itu tak boleh kerana ada dosa. Thabata bihadzal hadis, sabitlah dengan hadis ini, anartikaba adzambi, bahawa melakukan dosa sababu hirmani rezeki, sebab bagi terhalangnya rezeki. Khususan al-kadhib, lebih-lebih lagi al-kadhiba, lebih-lebih lagi berdusta. Fa innahu yurithul faqra, kerana dusta ini akan mewarisikan kefakiran. Wa qad warada fihi hadithun khas, pada bahaya dusta ini datang hadis yang khusus. Hadis yang khusus. Wa kadza naumus subhati yamna'u rizqa, begitulah juga pada tidur pada waktu pagi menghalangkan rezeki. Wa kathratun naum turithul faqra, banyak tidur pun membawa kepada fakir. Wa faqral ilmi, dan juga fakir ilmu juga. Banyak tidur pun fakir ilmu. Orang mari kelas dia tidur. Orang mari muhadarah dia tidur di bilik lagi. Tahu tak? Qala al-qailu syi'ran, berkata syair, apa dia? Sururun nasi fi lubsil libasi. Sururun nasi fi lubsil libasi, kegembiraan manusia itu pada memakai pakaian. Wa jam'ul ilmi fi tarkin nu'asi, dan menghimpunkan ilmu itu pada meninggalkan mengantuk. Wa qala alaysa minal huzni anna layaliya, tidakkah daripada duka cita itu bahawa sesungguhnya malam-malam tamurru bila naf'in wa takhsaru min umri, bahawa berlalunya malam-malam bila naf'in, tanpa manfaat, wa takhsaru min umri, dan kamu hilang daripada umur kamu. Lalu malam-malam, waktu-waktu itu tak ada manfaat, maka kamu telah hilang daripada umur kamu. Wa qala aidan kumil laila ya hadza la'allaka tursyadu, bangunlah malam wahai orang ini, moga-moga kamu mendapat hidayat, mendapat ar-rusyd. Ila kam tanamul laila wal umru yanfadu, betapa banyak kamu tidur malam dan umur kamu itu habis. Lagi apa pula yang menyebabkan lupa? Wan naumu uryana, tidur dalam keadaan telanjang, tak pakai baju. Wal baulu uryanan, kecing dalam keadaan uryan, tak pakai bertelanjang. Wal aklu junuban, dan makan dalam keadaan berjunub. Hadas besar. Dan caranya macam mana? Kalau berhadas besar, kalau tak mau mandi lagi, berwuduk dulu. Jangan makan dalam keadaan junub. Kalau kita berhadas, berbaring lah. Muttaki'an ala jambi, berbaring belah sisi kita. Makan gini. Makan, tidur berbaring gini dalam keadaan kita makan. Macam makan raja tu kan. Tak, makan gitu biasa buah-buah lah. Kalau makan nasi, tak boleh makan gitu. Ada juga kalau malah hangat tu. Jadi kita baring sisi, kita itikad ni makna kita tahan dengan tangan kita.
kanan atau kiri, lepas tu makan dalam keadaan gitu. Ha. Faham Wattahawunu bisukutil maidah, bermudah-mudah dengan jatuhnya hidangan. Mana? Kita makan panggil mulut rabak. Rabik tu hidangan jatuh dah ambil balik. Makanan kita tumpah. Sukutil maidah ni makna tumpah makanan. Makanan kita tumpah, ada keliling tumpah, kita dah ambil balik. Kutip balik, hak boleh makan kita makan. Kita biar tumpah. Ni makan macam budak-budak lah. Budak-budak makan berterabur jatuh. Jangan ambil mudah. Kutip balik makan. Hak boleh makan. Wa harku kishril al-basali wathum. Basali wathum. Membakar kulit bawang dan juga thum. Thum ni bawang putih. Basal tu bawang biasa. Bakar kulit bawang. Tengok tu sedap tak? Ada saya tengok. Bakar kulit bawang ataupun apa nama ni, bawang putih. Wa kansul baiti fil laili bil mindil. Menyapu rumah pada malam hari dengan mindil. Dengan kain sapu. Kain sapu tangan. Baik membiarkan sampah dalam rumah. Sampah tu kita biar dalam rumah, tak buang luar. Ni orang kita suruh buang tak. Jangan biar sampah dalam rumah. Wal masyu quddamal masyayikhi, berjalan depan masyayikh. Depan guru-guru, syekh-syekh. Walidaul walidaini bismihima, panggil mak ayah dengan nama. Panggil mak ayah kita dengan nama. Mak kita nama Minah. Minah, aku nak tubik jap ni. Orang bandar jarang. Tapi orang ulu, orang kampung dia panggil gitu kadang. Nama ni teruk enggak kalau panggil gitulah. Kalau aku tu biasa lah. Kalau cakap mak ayah aku biasa je. Kalau orang kampung lah. Orang Belah Ulu ke. Tapi panggil nama ni memang tak beradab lah. Wal khilalu bikulli khashabah. Batang kayu. Mana? Dia batang kayu yang kita apa nama ni, kita sunat. Mensunat. Dengan tanah. Tanah dan juga pasir. Tangan basuh dengan tanah dan pasir. Wal julusu ala atabah. Duduk di bendul. Bendul, tahu bendul itu? Bendul itu tahu tak? Tak tahu. Pitu, kalau rumah lama pitu dia ada bendul kan? Muka pintu. Zaujain ni pada salah satu kita panggil apa? Salah satu daun pintu. Di pintu kan ada daun kan? Dia nyandar situ. Hadis zaujail bab. Jadi nyandar pada itikad ni nyandar gini pada salah satu daripada daun pintu. Wattawaddu'u fi mabraz. Dan dia ambil wuduk pada tempat dia buang hadas. Mabraz ni tempat najis lah, tempat dia buang hadas. Maknanya ke tempat tandas, tempat dia buang hadas tu dia ambil wuduk situ. Mabraz ni tempat dia buang najis, al-buraz. Wa khiyatatu thawb ala badanihi, jahit pakaian yang sedang dia pakai.
Dia pakai pakaian tu, contohnya dia nak jahit, dia jahit ketika pakaian tu dipakai. Tengah dia pakai tu dia jahit. Patutnya dicabut dulu, baru dia jahit. Ini kalau kira munasabah tu pelik juga dah. Tapi ini petua kita kata. Kesannya macam mana, wallahu alam. Wa tajfiful wajhi bithaw, mengeringkan muka dengan kain. Tajfif, keringkan muka. Jadi ambil air semaya, terbasuh muka tu, kita keringkan dengan kain. Wa tarkul ankabuti fil bait, membiarkan sarang labah-labah di dalam rumah. Ini tak bersih. Wa tahawunu fis salah, bermudah-mudah pada sembahyang. Bermudah-mudah pada sembahyang. Tak, sembahyang pun tak jaga sangat. Waktunya ikut dan rukunnya. Wa isra'ul khuruji minal masjid ba'da salatil fajri, segera keluar daripada masjid lepas daripada sembahyang subuh. Lepas sembahyang subuh, cepat-cepat keluar. Tak. Pak kita payah sebab kerja awal tak? Keluar kerja awal. Maknanya jangan cepat. Duduk wirid dulu. Jangan lepas main subuh terus tembak. Walibtikaru bidhahabi ila suq, bersegera awal pagi keluar pergi pasar. Di pasar awal sekali. Wal ibta'u fir ruju'i minhu, dan lambat pada kembali pada pasar. Lepas pergi pasar nak balik lambat pula. Lambat kembali daripada pasar, sebab pasar ni bukan tempat yang disukai. Wa syira'u kasratil khubzi minal fuqara. Kisra tu. Sekejap. Baris apa tu? Ada baris tak? Kusairat tak? Baca bidhammil kaf. Kusairat. Apa betul? Bidhammil kaf wa fatisin. Jamu kisrah. Qita'ah kisrah. Kusairat. Lepas sing ada ya? Tak ada. Jadi kalau gitu kusairat lah. Kusairatul syira, kusairatil khubzi, membeli lebihan roti daripada orang fakir. Roti tu, lebihan roti tu, kadang orang Arab ni roti dia, lebihan roti tu disipang. Kita pergi beli. Beli daripada orang fakir. Wassu'alu, dan juga meminta-minta. Jenis minta dengan orang ni. Wa du'a usyari 'alal walidi, mendoakan keburukan kepada ibu bapa ni. Doa keburukan pada ibu bapa. Kita ingat benda ni benda mustahil tak? Allah ni boleh ada anak. Anak dia doa ke mak ayah dia keburukan. Doa kecelakaan kepada mak ayah dia. Wa tarku takhmiril awani, dan meninggalkan menutup bekas makanan dia tak tutup. Bekas makanan dia tidak tutup dia. Wa itfa'us siraji bin nafasi, dan memadamkan lilin pelita dengan tiup. Nafas tu dengan tiup. Mana lilin dia tiup, padam. Caranya mana? Cara guna alat. Atau guna tangan, guna sesuatu lah. Kalau orang dulu kan ada alat padam lilin kan. Tutup itu kan. Bukan dengan guna nafas. Ini pun petua-petua lah benda ni, kadang-kadang orang buat pun. Tapi yang paling kesan kepada hafalan ni ialah bersungguh tu. Wa kullu dhalika yurithul faqra, setiap itu mewariskan akan kefakiran. Urifa dhalika bil athar, diketahui demikian itu dengan ikanlah juga menulis dengan pena yang diikat. Kalau zaman pen kan, pen putus, patah, dia pergi sambung. Pen tu patah, dia pergi sambung balik. Kalau kita mungkin tak berlaku lah. Sebab kita memang pen patah, tak ada boleh lagi. Kalau kalang tu kita tak apa, dia gorek je kan. Ni pen patah, dia gabung tu, dia ikat dua tu dengan ikatan.
wa imtisyatu bil mishtil munkasir, dan menyikat dengan sikap yang patuh. Kalau sikap patuh, yang ambil hak ada tu disikat dengan sikap yang patuh. Wa tarkud du'a li walidain, meninggalkan berdoa kepada kedua ibu bapa. Tak berdoa pada mak ayah. Wa ta'ammum qa'idan, pakai serban dalam keadaan duduk. Wa tasarwalu, tasarwulu, tasar wala yatasarwalu tasawulan, wa tasarwulu qa'iman, memakai seluar dalam keadaan berdiri. Pakai seluar berdiri. Sebab adabnya, ni ada adab pakai serban dalam keadaan berdiri. Wal bukhlu, bakhil. Wa taktir, taktir ni samalah bakhil, payah nak berbelanja, payah nak tu. Wal israf, membazir pun dia. Wal kasal, dan juga sifat malas. Wat tawani, bertangguh-tangguh. Wat tahawunu fil umur, dan ambil mudah pada perkara-perkara. Wa qala Rasulullah SAW, istanzilur rizqa bis sadaqah, hendaklah kamu meminta turun rezeki dengan cara bersedekah. Jangan cara bersedekah. Wal bukuru mubarakun, berpagi-pagi itu perkara yang diberkati. Yazidu fi jami'in ni'ami, akan menambahkan sekalian daripada nikmat-nikmat, khususan fi rizki, lebih-lebih lagi pada rezeki. Bin Ali kata apa? Kan sulfanai wa ghaslul ina'i majlabatul lil ghina. Menyapu halaman bagi kekayaan. Wa aqwal asbabi al-jadhibati lirizki, sebab yang paling menarik rezeki apa dia? Iqamatus solati bit ta'zim wal khusyuk. Wasairi wajibatiha, dan mengelokkan sekalian perkara-perkara wajibnya. Wasunaniha, dan sunat-sunatnya. Wa adabiha, dan adab-adabnya. Lebih-lebih lagi pada malam hari. Waqtan naum, ketika nak tidur. Wa qira'atul mulki, baca surah Al-Mulk. Wal muzammil, surah Al-Muzammil. Wal laili idza yaghsha, dan surah Al-laili idza yaghsha. Dan juga alam nashrah laka, alam nashrah, surah Asy-Syarh. Wa hudurul masjid qabla al-adhan, hadir ke masjid sebelum azan. Wal mudawamatu 'alal athhar, sentiasa di atas bersih, atas taharah, sentiasa wuduk, berada dalam keadaan sentiasa suci, berwuduk. Menunaikan sembahyang sunat witir fil baiti, di rumah. Wa alla yatakallama bi kalamid dunya ba'dal witri, jangan bercakap dengan cakap-cakap dunia selepas daripada sembahyang witir. Lepas pada sembahyang witir, nama ni jangan cakap dengan cakap-cakap dunia. Makna kita tidurlah. Wala firu mujalasatan nisa, jangan banyakkan duduk dengan perempuan. Dah. Jangan banyak duduk dengan perempuan illa indal hajah, kecuali ketika ada hajat. Wa alla yatakallama bi kalamin lagwin, jangan bercakap dengan kalam-kalam yang lagu. Dengan kalam-kalam yang lagu yang tidak ada faedah. Itu mendatang
fatahu ma ya'ni, akan hilang daripadanya apa yang memberi faedah, apa yang penting kepadanya. Siapa yang sibuk dengan perkara tak penting, maka akan hilang daripadanya perkara yang penting. Sebab apa? Sebab masanya dihabiskan benda tak penting. Maka hilang daripadanya perkara penting. Wa qala buzar juhum, buzar jumur. Buzar jumur. Nama ni seorang ni. Ialah penasihat kepada Anusyarwan. Anusyarwan. Bahasa bahasa orang putih sebut apa ni? Bozar gehem. Bozar gehem. Gamer. Jadi buzar gumur. Buzar jumur. Ni bahasa Parsi ni. Buzar gumur. Buzar jumur. Bozar gehem. Gamer. Dia ini penasihat dan juga kita kata menteri kepada Anusyarwan. Anusyarwan ni ialah raja Kisra yang terkenal lah. Kepada Anusyarwan. Siapa dia ni? Jadi dia ni orang hakim, ahli. Ada ceritalah dia ni dibunuh. Dia kena bunuh walaupun dia penasihat yang baik, tapi bila raja kena hasut, akhirnya dia dibunuh. Tapi dia seorang yang memberi penasihat dan seorang ahli penasihat yang hebat. Penasihat yang hebat, ahli falsafah dan ahli hikmah. Dia kata apa? Ada nota kaki tak tu? Buzur gimir. Dia kata idza ra'aita rajula yukthirul kalama, bila kamu melihat seorang lelaki banyak bercakap, fastayqin bijununihi, maka yakinlah kamu dengan gilanya dia. Dia gila ni. Bukan gila tak ada akal mental ni. Gila ni banyak jadi gila. Wa qala Ali radhiyallahu ta'ala anhu idza tammal aqlu naqasal kalam, apabila seorang tu sempurna akal, maka akan sedikit bercakapnya. Qala al-musannif rahimahullah wattafaqali, dan berbetulan bagiku fi hadzal makna, pada makna ini syi'ran. Makna aku pada makna ini aku karang atau aku rungkapkan, aku tuliskan, ungkapkan syair pada makna ini. Apa kata dia? Idza tamma aqlul mar'i qalla kalamuhu, apabila bodohnya seseorang jika dia itu banyak bercakap. An-nutqu zainun was-sukutu salamah, bercakap itu satu perhiasan. Was-sukutu salamah, dan diam itu keselamatan. Fa idza nataqta fala takun mukthira, kalau kamu bercakap jangan bercakap banyak-banyak, lebih-lebih. Ma nadimtu ala sukutin marrah, tidak aku sesal atas diam aku walaupun sekali. Tak pernah aku sesal kalau aku diam. Walaqad nadimtu alal kalami mirara, tapi aku rasa sesal kalau bercakap tu banyak kali. Menyesal kerana tak bercakap tu tak pernah sekali aku menyesal. Tapi aku menyesalnya banyak kali kalau aku cakap. Nadimtu alal kalam mirara, aku menyesal banyak kali di atas cakap. Patut aku tak cakap, aku cakap. Bila bercakap tu menyebab aku menyesal. Sungguh nak pada status Facebook. Kalau buat status, kalau tak cakap, tak ada lah isu apa-apa. Tapi bila bercakap dia jadi isu. Menyesal. Okey. Itu kata pengarang. Wa amma ma yazidu fi rizqi, adapun perkara yang menambahkan rezeki. An yaqula kulla yaumin, hendaklah dia baca setiap hari, ba'da insyiqaqil fajri, setelah terbit fajar, ila waqti salah, sehingga waktu sembahyang. Subhanallahil azim wa bihamdihi, subhanallahil azim wa bihamdihi, wa astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Tu.
Maha suci Allah dengan kepujiannya, maha suci Allah yang maha agung dengan kepujiannya. Wa astaghfirullahal azim, aku minta ampun dengan Allah Taala yang maha agung, wa atubu ilaih, dan aku taubat kepadanya. Mi'ata marrah. 100 kali. Mana? Lepas terbit fajar sehingga waktu nak sembahyang subuh tu. Waktu-waktu nak tunggu tu kan. Baca. Wa an yakula, dan hendaklah dia baca la ilaha illallahul malikul haqqul mubin kulla yaumin sabahan wa masaan mi'ata marrah. Setiap hari pada waktu pagi dan petang 100 kali. 100 kali, 100 kali. Wa an yakula ba'da salatil fajri kulla yaum. Dia baca selepas pada sembahyang subuh setiap hari. Alhamdulillah wa subhanallahi wa la ilaha illallah 33 marrah. 33 kali. Wa ba'da salatil maghrib aidan. Lepas sembahyang maghrib pun juga. Wa yastaghfirullah ta'ala 70 marratan ba'da salatil fajri. Minta istighfar dengan Allah 70 kali lepas sembahyang subuh. Wa yukthiru min qawlihi, dan memperbanyakkan bacaan dia. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Wassalati ala nabi, dan memperbanyakkan selawat atas Nabi. Wa yukthiru min salati ala nabi SAW. Wa yaqulu yawmal jum'ati 70 marrah, dan dibaca pada hari Jumaat 70 kali. Allahumma aghnini bihalalika an haramik wakfini bifadlika amman siwak. Ya Allah, kayakan aku dengan keagunganmu daripada perkara-perkara haram, dan cukupkan aku dengan kemurahanmu daripada yang selain daripadamu. Wa yaqulu hadha thanaa, dan dia mengucapkan, membaca pujian ini kulla yaumin wa lailah, pada setiap hari dan setiap malam. Apa dia? Antallahul azizul hakim. Engkaulah Allah Ta'ala maha agung, maha bijaksana. Antallahul malikul kudus. Engkaulah raja yang maha suci. Antallahul hakimul karim. Engkaulah Tuhan yang maha bijaksana, maha pemurah. Antallahu khaliqul khairi wasyar, yang menciptakan kebaikan dan keburukan. Antallahu khaliqul jannati wan nar, menciptakan syurga dan neraka. Antallahu alimul ghaibi wasyahadah. Engkaulah Allah Ta'ala yang mengetahui perkara gaib dan perkara yang nyata. Antallahu alimus sirri wa akhfa, yang mengetahui perkara yang tersembunyi dan yang lebih halus. Antallahul kabirul muta'al, engkaulah yang maha besar dan maha tinggi. Antallahu khaliqu kulli syai'in wa ilaihi ya'udu kulli syai', wa ilaihi ya'udu kulli syai'. Engkaulah pencipta setiap sesuatu, kepadanya kembali setiap sesuatu, kepada engkau. Antallahu dayyan yaumaddin, engkaulah Tuhan yang menguasai pada hari pembalasan. Lam tazal wa la tazal, tidak akan hilang kamu dan tidak akan binasa. Sentiasa dan tidak akan binasa. Antallahu la ilaha illa antal ahadul samad, engkaulah Tuhan, tiada Tuhan kecuali engkau yang esa, yang menjadi tempat pergantungan. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, yang tidak ada sesuatu yang sama dengannya. Antal malikul quddus, engkaulah Tuhan raja yang maha suci. Assalamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Al-aziz, al-jabbar, al-mu'min, al-muhaimin, al-aziz, al-jabbar, al-mutakabbir. Itu nama-nama Allah Ta'ala belaka. La ilaha illa antal khaliqul bari'ul musawwir. Engkaulah Tuhan pencipta, yang mencipta, yang menggambar, yang membuat, merupakan manusia, makhluk ini. Lahul asma'ul husna, baginya nama-nama yang mulia. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Bertasbih kepadanya segala yang ada di langit dan di bumi. Dialah yang maha agung lagi maha bijaksana. Wa amma ma yazidu fil umri, adapun perkara yang menambah pada umur. Apa dia? Menambah umur kita. Al-birru, berbuat baik. Wa tarkul adha, meninggalkan menyakitkan orang lain. Wa tauqiru syuyukhi, memuliakan orang-orang tua. Wa silatur rahimi, menyambung silaturahim. Wa an yakula hina yusbihu wa yumsi, membaca ketika pagi dan petang. Kulla yaumin, setiap hari. 3 marratin, 3 kali. Subhanallahi mil'al mizan, segala maha suci Allah sepenuh mizan. Muntahal ilmi, penghabisan ilmu. Muntahal maknanya sehabis-habis ilmu. Mablaghar ridha, dan sehabis-habis ridha. Wazinatal arsy, seberat timbangan arash. Walhamdulillah, dan pujian itu sama juga. Mil'al mizan wa muntahal ilmi
wa mablagha ridha wa zinatal arshi wa la ilaha illallah mil'al mizan wa muntahal ilmi wa zinatal arshi wallahu akbar mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablagha ridha wa zinatal arshi. Baca doa tu. Wa an yataharraza, dan hendaklah dia menjaga an qat'il ashjari ratbah, daripada memotong pokok-pokok yang masih segar hijau, illa inda darurah, kecuali ketika darurat. Hatta makhluk Tuhan orang lain pun jangan kita khianat dia. Wa isbaghul wudu, dan meratai wudu. Bila ambil wudu, ratai air kepada setiap anggota. Tahjil dan juga ghurah, lebihkan basuhan tu. Wassalatu bitta'zim, dan semayang dengan keadaan mengagungkan Allah. Wal qiran bainal haji wal umrah, dan melakukan qiran di antara haji dan umrah. Apa nama ni? Qiran ke dalam satu makhluk dia qiraatul Quran tak? Itu tulis dah. Qiraatul Quran, fi wal Quran baina okay. Kalau tengok sini, kalau bainal haji wal umrah ni qiran lah. Buat haji qiran lah. Tapi Muqaranah tu haji qiran. Qiran ialah niat ihram dengan haji dan umrah sekali. Menyertakan. Kalau menyertakan muqaranah tu maknanya menyertakan haji dengan umrah. Mana tadi? Bimakna muqaranah. Qiran bimakna muqaranah, menyertakan haji dengan umrah. Kalikan haji dengan umrah. Lepas tu wa hifdzus sihhah. Mana ni? Menjaga kesihatan. Wala budda an yata'allama, dan tak dapat tidak an yata'allam min at-tib, mesti belajar sesuatu daripada ilmu perubatan. Ilmu berubat ni lah, ilmu kesihatan lah. Supaya apa? Supaya nak jaga kesihatan. Kita nak belajar, kita nak guna lah. Wa yatabarraku bil atharil waridati fi at-tib, dan diambil berkat dengan asar-asar, riwayat-riwayat yang datang pada masalah perubatan. Allati jama'aha al-Imam Abul Abbas al-Mustaghfiri, yang telah dihimpunkan oleh Abu Abbas al-Mustaghfiri fi kitabih al-musamma bi tibbin Nabi, yang dinamakan dengan tib Nabi SAW. Yajiduhu man yatlubuhu, akan mendapatinya oleh orang yang menuntutnya. Orang cari akan dapat. Fahuwa kitabun masyhur, dia itu kitab yang masyhur sangat. Walhamdulillahi ala tamam, segala puji bagi Allah Ta'ala atas kesempurnaan ini. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, selawat Allah ke atas penghulu kita Nabi Muhammad, afdalir rusulil kiram, sebaik-baik rasul-rasul yang mulia. Wa alihi wa sahbih, dan ke atas ahli keluarga baginda dan sahabat baginda. Al-a'immatil a'lam, imam-imam yang maha yang a'lam, yang menjadi petunjuk. Wa ala mamarid duhur, sepanjang masa. Wa ta'aqubil ayyam, dan dengan berlalunya masa, supaya sentiasa Allah Ta'ala kurniakan ke atas mereka selawat. Amin. Moga Allah Ta'ala mustajabkan. Tamal kitabul mubarak al-musamma bi ta'limil muta'allim. Ya Allah, ya muyassir, ya muyassira bil amal bima fihi. Pada waktu mana? Ni fi waktu Tuhan min madrasah Surai fi baladati Qaisariyah. Balad Qaisariyah. Di negeri mana? Di Turki sekarang. Turki. Pada tahun 1151. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Boleh tutup baca doa khatam Ada tak ni? Dalam